السلام عليكم ورحمة الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجدتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لكم ولله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا Muslimati Azhar. Barisan arjatan kuasa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita merafak syukur kita diberi kesempatan pada malam ni dapat kita bertemu dengan izin Allah. Di sana mungkin ada yang kurang sihat, moga-moga Allah menyihatkan kita kembali. Dan mungkin ada yang sibuk, mungkin Allah lapangkan kembali dengan kesibuk daripada kesibukan. Mungkin ada yang sakit, maka Allah berikan dengan kesihatan yang baik. Dan mungkin ada apa-apa sahaja keperluan ataupun daripada halangan-halangan. Moga Allah permudahkan untuk kita bersama-sama di dalam majlis ataupun di dalam taman syurga. Kerana taman syurga ni tak ramai orang duduk. Tu yang kata taman syurga. Kalau sebut taman syurga ni, saya baru balik daripada Mekah. Bercerita pengalaman tuan-tuan. Dah ni nak masuk Raudhah. Raudhah ni kalau tuan-tuan nak masuk pakai nusuk, dia bukan macam dulu dah. Dia macam acik-acik ada, cik apa, cik semua. Dia keluar asap, lepas tu dia padam balik. Not available. Lepas tu ada asap, padam balik. Tu cara nak masuk Raudhah ni. Ni cerita nak masuk taman syurga, bukan sedap. Kan? Lepas tu pula, bila nak masuk, selesai dah. Tak boleh masuk slot. Hak orang tua-tua ni memang tak boleh nak ni dah. Habis tak ada lah ni buat apa? Bayar 40 rial. Kan nak masuk Raudhah ni 40 rial. Dalam nak masuk tu pun kadang-kadang ramai hak yang tak masuk Raudhah. Depa abang ustaz slot 050 imam nama masuk. Kata tak boleh nak masuk, kata kami badan lawatan. Sampai kena beli untuk nak masuk Raudhah. Masya-Allah tabarakallah. Berebut orang nak masuk Raudhah. Ada orang yang tak mau masuk Raudhah. Kita pun heran nak masuk taman syurga. Yang sanggup bayar 40 rial. 40 rial ni kira boleh tahan juga. Nak masuk pi ya tuan. Ya, nak masuk pi Raudhah sampai ada orang sanggup bayar. Sebab apa? Nak habaq kata bernilainya tempat Raudhah ni. Tu pun sembahyang bukan boleh tempat Raudhah. Raudhah ni tuan-tuan, baina Raudhah tu di antara bainal mimbari wal bait. Maknanya rumah Nabi dan mimbar Nabi tu ya. Tu dia katakan Raudhah min riyadil jannah. Tu pun Saudi dia buka habis sampai ke belakang. Tempat muazzin belakang tu bukan Raudhah tu. Tapi sembahyang piah kalau dia boleh kata nak boleh Raudhah ni, tengok nama kapet hijau ni, dia dah tu. Kan? Sembahyang. Tapi nak abang kata pasal apa? Excited. Sampai bawa jemaah dia kata macam ni lah ustaz. Kami ni kalau mai ni tak boleh masuk Raudhah macam tak ada makna. Kata tu dia kan? Mai ke Mekah ni, mai ke Madinah ni tak boleh masuk Raudhah, seolah macam tak ada bermakna bagi kami.
Oi kata berat ni. Kan? Tanya kau ada niat tak nak masuk raudhah? Ada. Dia kata kita kadang-kadang nak masuk raudhah ni ada niat, memang ada niat. Kalau tak boleh masuk sekali pun Allah dah kira dah. Tapi orang main ni dia nak kepuasan feel duduk di dalam raudhatun min riyadil jannah. Kan? Yang tu pun dah berebut. Bayangkan hak yang kita taman daripada taman syurga, orang tak berebut. Tuan-tuan. Orang berebut pergi bayar mana? Pergi tang konsert. Orang berebut pergi tang hiburan. Bayar 3,000, 4,000, 2,000, 3,000. Tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab tak rasa itu daripada raudhah. Tetapi walaupun itu tempat maksiat, tempat dimurkai Allah, orang sanggup berhabis duit beribu-ribu untuk mencari kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, kita yang ada daripada raudhah, daripada taman syurga, berebutlah sebanyak mungkin, kerana dengan raudhah inilah sebenarnya taman daripada taman syurga yang tak perlu bayar pun. Kalaulah surau ni buat siapa nak masuk mengaji, bayar RM20 pakai tak ada. Dengan cikgu Ad orang apa. Kan? Pasal apa? Pasal kena bayar apa punya cikgu Ad. Dia duit pula dah. Tu Ustaz Apik kata hak di berkah dia masuk taman raudhah tu kena duit. Tapi nak abang ni tuan-tuan, itulah bagaimana excitednya orang. Hatta kena bayar sekalipun orang sanggup. Inilah di antara syurga yang begitu besar. Teringat saya dengan kisah Ibrahim Al-Adham. Yang ketika Sayyidina Ibrahim Adham ni tuan-tuan nak masuk ke dalam tanah. Dan bila nak masuk ke tanah, tiba-tiba disekat oleh penjaga tandas. Dia kata, bayar dulu. Nak masuk tanah, berapa duit? RM5. Ibrahim Adham ni tuan-tuan teriak. Pasal apa kata dia teriak? Pasal apa nak masuk tandas pun kena RM5 teriak? Pasal apa? Apa kata Ibrahim Adham? Sebenarnya tempat paling kotor di dunia ini pun sudah nak masuk pun kena bayar. Bagaimana tempat yang indah syurga itu lebih bernilai untuk kita nak masuk. Lebih nilai daripada 5 kupang. Nak abang kata tempat sehuduh-huduh, tempat kotor di dunia ni pun perlu dibayar. Macam mana nak masuk syurga? Lebih bernilai, lebih mahal daripada tandas tadi. Nak abang kata syurga ni benda yang mahal, benda yang payah, benda yang nak masuknya bukan daripada melalui dengan duit ringgit, tetapi mujahadah kekuatan diri kita untuk nak masuk ke dalam taman syurga, nak masuk ke dalam syurga ini antara salah satu benda yang cukup bernilainya tuan-tuan. Jadi itulah sebahagian yang mungkin nak diceritakan tentang bahawasanya hari ini tuan-tuan macam-macam. Pi ke Mekah, ke Madinah, pi hari ini siap duit banyak-banyak, cerita macam itulah. Kan? Semuanya berduit. Nak nurus duit, yang ni duit. Kalau dulu ni yang nak dikatakan dengan ibadat ni tak berapa banyak dah. Cerita betul-betul. Yang nak ke ibadat ni tak berapa nak banyak. Hatta di antara Mekah, di kawasan Madinah, nak pergi ke Quba tu pun tuan-tuan, macam-macam pusat ada hiburan, ada dengan geret, ada macam-macam tempat rekreasi. Masya-Allah, tabarakallah. Bukan lagi untuk kita nak menghayati di antara kisah Rasulullah, penghidupan Nabi SAW, tetapi bila kita melihat ini bukan salah satu dah, kerana lupa dah sebenarnya nak melekakan kita daripada menghayati kehidupan Nabi SAW. Nabi berjalan ke Quba, Nabi pergi ke dengan Bukit Uhud dan sebagainya, kerana ini kadang-kadang sudah dijadikan pusat rekreasi. Hatta Jabal Nur sekalipun hari ini sudah dijadikan tempat pusat rekreasi. Kalau biasa siapa biasa pergi Jabal Nur tahulah, naik tangga daripada hak naik bukit tu. Naik bukit kalau biasa naik dengan driver, saya panggil ambil selalu Abu Hatim. Orang Arab Madinah ni, orang Mekah ni, Abu Hatim ni dia memang orang kata bahasa kita makan kita ni bukan luk-lak. Dia naik van tu sampai orang muncak. Kan? Van tu dia naik tu bukit macam tu. Dia naik boleh kat dia. Lepas tu parking van tu, kalau tak kena gaya terbalik, tapi dia parking cantik lah. Dia pandai parking tu. Kan? Orang naik kata, terbalik ke tak? Hampa naik dia, hampa tu cakap banyak.
Pesan kat jemaah. Nek diam sudah ingat. Tak jadi apa. Balik sekali lagi guling kita. Tapi dia pandai. Orang kata Abu Hakim ni. Nak abang kata tempat yang asalnya hak daripada Jabal Nur sudah ditutup, dia buka baru. Daripada muzium Jabal Nur tu, lepas tu dia ada pusat rekreasi, dia buat jalan pula dah naik ke atas tu. Dan ni dibuh dengan pasir. Lepas ni dia turap dengan tak apa semua, boleh naik kereta ke atas. Dia ingat kata nak buat kereta kabel pula. Siap duit pula. Kan dulu mungkin nak pergi ke Jabal Nur ni dia pecah RM50, 40 rial, 50 rial macam tu lah. Ikut atas kadang-kadang agensi lah, dia charge RM50, 40 rial. Dah tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak bukit ataupun nak kereta kabel ni berapa duit pula tak tahu. Tu dahsyat punya banyak pusat rekreasi, habis lah. Kita tak dapat nak rasa feel Rasulullah naik tangga satu-satu daripada bawah tu sampai ke atas. Tu buat tangga tu. Tapi lah tak ada lah tuan-tuan. Jadi inilah kadang-kadang di mau kata Mekah dan Madinah tidak ada rasa feel untuk dalam beribadat. Minta maaf cakap, bukan rasa tak ada rasa ibadat tak. Semuanya dibuat untuk sebagai hiburan. Tempat ni hiburan, nak masuk ni kena bayar. Allahu Akbar. Tapi tak torah nak buat ke mana. No, Mekah Madinah duduk tahun tu, Nabi duduk kat Madinah, Mekah duduk kat Mekah. Jadi mereka nak buat apa ikut suka mereka lah. Tu negara mereka. Jadi sedih lah tuan-tuan. No? Jadi tak ada untuk nak menghayati tentang Rasulullah. Mereka cuba untuk menghapuskan dalam kehidupan Nabi. Apa yang Nabi buat, cara Nabi naik bukit dan sebagainya. Kue pelan-pelan lah. Maknanya kita tak rasa kepayahan, kesusahan Rasulullah. Jadi tu. Rasa tak tahulah kue sedih tuan-tuan. No, pasal apa? Pasal pemerintah dia bukan demo pada Islam. Sokong pada Israel kuat. Baru ni dia viral Saudi bantu Israel hantar senjata pada Israel. Yaman tangkap. Yaman alhamdulillah tuan-tuan. No, Hizbullah tahan melalui dengan apa? Daripada darat, Yaman dengan laut. Siapa mai kampai daripada Israel semua depa sekat, depa rampas kapal-kapal. Baru ni dalam viral, wallahu alam betul ataupun tak. Pasal betul, pasal tunjuk lori yang ada, lori itu, lori Saudi punya. Lepas tu ada senjata-senjata bekalan untuk Israel. Kita pun tak tahulah, no. Tu kita duk pergi buat ibadat. Rupanya bagi-bagi kat depa support Israel dah. Tapi tak payah nak buat ke mana. Kan? Takkan kata kami nak boikot pi haji dengan umrah. Pakai tak jadi kerja ibadat. Itulah tuan-tuan. Akhir zaman umat berpecah 73 puak. Di antaranya ada satu masjid ijabah di Madinah. Kalau kita doa, di antara Nabi berdoa 3 doa. 2 doa Allah Ta'ala terima, 1 Allah Ta'ala tak terima. Yang pertama Nabi minta supaya di antara jangan jadikan daripada kepada umat Nabi ni banjir yang besar seperti Nabi Nuh. Allah Ta'ala terima. Yang kedua, jangan diuji dengan umat Nabi ini dengan kelaparan yang berpanjangan. Allah Ta'ala terima. Yang ketiga, Nabi minta supaya jangan ada perpecahan daripada kalangan umat baginda. Allah Ta'ala tolong. Itu ada satu masjid ijabah. Ya. Maknanya, kita berpecah. Sebab tu Nabi kata la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Kulluhum finnar illa wahid. Nabi kata berpecah pasti umat aku akan berpecah 73 puak. Yang kekal, yang selebihnya adalah itu 72 puak dalam neraka melainkan dengan satu. Sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa? Nabi kata al-jamaah ataupun ma alaihi wa ashabi, aku dan bersama dengan para sahabat. Iaitu apa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Yang hari ini kita dukung, yang jaga jangan ada ikut firqah yang berpecah. Pengalaman saya semayang, Allah tunjuk tuan-tuan, kat Mekah dapat semayang tepi puak Syiah, di Madinah dapat semayang tepi puak Syiah. Allah tunjuk, rupa Syiah ni dia semayang, rupanya tuan-tuan, dia bukan bagi salam macam kita. Kan? Kita ada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tepuk 3 kali, jadi salam. Rupanya semayang pupuk ni macam tu.
Lepas tu pula semayang dia pula, dia macam kita juga. Dia pun ada taqiyah. Semayang tengah semayang dia nak sebelum rukuk, dia angkat kunut tu. Kan, baca doa kunut baru rukuk. Macam nak sepak ya. Tapi mujuk duk orang masjid Nabi. Masjid haram tak boleh buat lebih kurang. Kan? Pasti geram juga. Tapi tak apa dah tuan-tuan. No? Tapi nak buat lagu mana? Syiah. Tu yang kata Syiah. Allah tunjuk tepi. Lepas tu di Madinah ni kita pun jenis buah tengok-tengok dia sembahyang. Dia nak sembahyang tu, dia ada batu Karbala. Macam satu tu. Nak sujud dia ambil, tapi bukan besar. Dia macam, dia buat macam orang kata macam jahitan lah. Letak, dia ambil, letak tu dia sujud atas tu. Sekali dia ambil balik. Dia pun pandai taqiyah lah. Syiah ni dia taqiyah. Siapa taqiyah paling tinggi makamnya. Kan? Taqiyah dia paling tinggi. Makam paling tinggi sekali Syiah ialah taqiyah. Kalau tanya hang Syiah, dah aku di sunnah, dapat pahala besar. Tu depa ni. No, yang kata Syiah ni tuan-tuan. Kalau Wahabi ni dia jelas terus ya, kalau dia Wahabi. Syiah ni dia pandai min taqiyah. Dia tak mengaku kata dia Syiah. Mampu keras tak ba'ah. Melainkan kalau tengok dia tahu, kita tahu Syiah. Tahu nak tahu Syiah tak Syiah seorang tu, kita tahu Syiah, kita puji sahabat. Puji Sayyidina Abu Bakar, puji Sayyidina Umar. Dia bangkit terus tahu hang Syiah. Tu syarat antara nak tahu Syiah tak Syiah. Syiah ni dia pecah banyak golongan. Tak apalah tuan-tuan. No, tu pengalaman lah yang dapat kita kongsi dan cerita sikit demi sikit lah tuan-tuan. No, di antara yang dapat moga-moga insya-Allah memberi manfaat pada kita, bila kita tahu orang Syiah ni sembahyang bagaimana. Nah, qala musannif rahimahullah, hadis yang ke-18 dalam membicarakan bagaimana berbuat baik dalam segala keadaan. Qala musannif rahimahullah an Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlati wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahul Muslim. Dalam riwayat fi kitab as-sayd babul amri bi ihsani dhibhi wal qitli wa tahdid asy-syafrah. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus, iaitu dia merupakan ibnu akhi, anak saudara kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dia ini menyampaikan syair-syair. Kafir Quraisy hantar Hasan bin Thabit, Sayyidina Hasan bin Thabit untuk mencari kelemahan Rasulullah. Dia di antara penyair di zaman jahiliyah. Tetapi selepas dihantar oleh puak-puak Quraisy, kafir Quraisy untuk pergi cari kelemahan Rasulullah, cari kelemahan Muhammad dan tolong buat syair-syair hentam Muhammad. Piduk dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan ni tuan-tuan tak tahu nak tulis apa dah, melainkan dengan patah balik dia kata sebenarnya balik-balik pergi kepada puak-puak Quraisy ni, dia berkarang dengan apa syair-syair dia semua puji Nabi. Dia kata, Hasan, kami suruh hang kutuk Muhammad, bukan suruh puji Muhammad. Apa kata Sayyidina Hasan? Sebenarnya aku tak jumpa satu pun tentang diri Muhammad itu buruk, melainkan yang baik-baik belakang. Sayyidina Hasan ni tuan-tuan. Itu sebab Nabi menyediakan kepada Sayyidina Hasan satu tempat untuk Sayyidina Hasan menyampaikan syair-syair beliau untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya dia ini Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dia mempunyai satu ilmu dan hikmah, dan dengan beramal dengan ilmunya. Hebat Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Darda memuji Sayyidina Shaddad bin Aus. Di antaranya kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, inna likulli ummatin faqihan wa inna faqih hadhihi al-ummatu Shaddad ibn Aus wa inna minan nasi man yu'ta ilman wa la yu'ta hilma wa inna abal ya'ni qad utiya ilman wa hilma.
Kata setiap umat ini, kata Sayyidina Abu Darda, setiap umat ini mempunyai umat yang faqih. Setiap umat daripada umat ni ada orang yang faqih di dalam umat tersebut. Sesungguhnya orang yang faqih di kalangan umat ini ialah Shaddad bin Aus. Sesungguhnya dia didatangkan dengan ilmu, no, dan tak didatangkan tidak datangkan melainkan dengan dia mempunyai dengan kelembutannya itu sendiri. Sebab tu di antara Sayyidina Shaddad ini dengan ilmu yang cukup luas, dengan begitu kuat dengan hafalan ataupun dengan ilmu kealiman dia, kefaqihannya di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tu di antara Shaddad ini merupakan salah seorang sahabat yang begitu hebat. Dan di antaranya Sayyidina Shaddad radhiyallahu taala anhu, dia telah tinggal di Baitul Maqdis dan dilahirkan di sana. Maknanya dibesarkan di sana di Baitul Maqdis. Kemudian dia wafat pada ketika umur 58 Hijrah dan ketika umur 75 tahun. Meninggal Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Dan di antara Sayyidina Shaddad ini meriwayatkan sebanyak 50 hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Di antara hadis yang popular, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu hadis yang dikatakan dengan sayyidul istighfar. Maka hadis ataupun sayyidul istighfar ini diriwayatkan oleh Sayyidina Shaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu. Ini di antara kehebatan yang ada pada sahabat ini meriwayatkan dengan hadis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, maknanya telah menentukan ihsan, kebaikan kepada segala sesuatu. Jadi setiap dengan sesuatu tu Allah Ta'ala tentunya, tuan-tuan. Sebab tu di antara di dalam kitab syarah kepada hadis 40 Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Jawharul Lu'lu'iyah ni permata yang berkilauan. Di antaranya disebut tentang bahawasanya Allah Ta'ala memfardukan ihsan melakukan sebab apa? Ia adalah satu amalan masyru'iyah, satu amalan yang disyariatkan. Kita tak boleh buat lebih kurang. Sebab tu ihsan yang kita duk mengaji, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kita mengaji hadis Jibril, bagaimana Sayyidina Jibril tanya mal ihsan. Nabi tanya, Sayyidina Jibril tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia ihsan? Nabi menyebut, kamu sembah Allah seorang, kamu melihat Allah, dan sekiranya mana Allah Ta'ala tidak melihat kamu, maka kamu tak dapat melihat Allah, Allah melihat kamu. Sebab apa Nabi kata, ihsan ini di antara salah satu kebaikan yang kita buat, dengan cara yang baik. Bukan sekadar ihsan dengan perkara yang lain, tetapi ihsan kepada maknanya makhluk. Tuan-tuan, makhluk semua ada. Maka di sini yang nak dikatakan ala kulli syai'in, ke atas sesuatu, iaitu ke atas orang yang mukallaf, yang didatangkan dengan bila mana dia sudah mempunyai dengan mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Mukallaf yang telah ditaklifkan kepadanya mengikut dengan syariat. Antaranya apa dia? Dia kena baligh. Kena baligh. Dia kena Islam baru mukallaf. Maknanya dia mumayyiz. Dia kena tahu, dia dapat membezakan baik dan buruk. Tu dia antara mukallaf, dia tak gila. Maknanya dia tak gila. Semua dia antara bila dia dinamakan dengan mukallaf, dia tak buta dan pekak. Dia tidak hilang dari yang 5 itu, tak menafikan dia, maka dia adalah mukallaf. Jadi mukallaf ni orang kata orang buta mukallaf dah ustaz. Ya, mukallaf. Orang pekak, ya masih lagi mukallaf. Tetapi bila buta dan pekak daripada kecil, dia tidak bukan mukallaf.
Tetapi bila mana dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah dia main besar mungkin aksiden, buta mata, pekak. Jadi apakah dia termasuk dalam mukallaf? Dia masih lagi dalam mukallaf. Kenapa? Kerana dia masih mengetahui tentang hukum hakam. Kalau kita suruh semayang, kita buat cara semayang, kita bagi syarat kat dia, dia semayang boleh. Kira tu. Tapi kalau ghairu mukallaf, dia buka, pekak dan buta dan daripada kecil, maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Itu kena faham, no? Baik. Lalu dikatakan apa dia yang dikatakan mukallaf itu? Iaitu apa yang dikatakan dengan ihsan. Allah Ta'ala menyebut dengan daripada menuntut kita di ihsan setiap sesuatunya kerana bahawasanya diihtimalkan ada 4 benda. Maknanya pada empat perkara yang dikatakan dengan kita perlu kita ihsan. Di antaranya dalam kita kena ihsan ni apa dia? Setiap merangkumi dirinya itu daripada keluarga dan juga sekalian seluruh manusia ni. Sehingga kan para anbiya alaihi salatu wassalam dan para ulama, demikianlah para malaikat, jin, binatang-binatang, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Jadi kita nak kena ihsan semua ni daripada beberapa sudut. Yang pertama, perlu kita ihsan ke atas diri kita. Tuan-tuan, yang bila kata dengan innallaha katabal ihsan, ulama detailkan tentang ihsan tu. Ihsan yang pertama ialah pada fin nafs, ila nafsi, kepada diri. Kenapa kepada diri? Kerana di antara perlu ihsan kita ni tuan-tuan, taat kepada Allah wajtinabi al-mukhallafat, menyalahi ataupun menghindari daripada perkara-perkara yang dilarang agama. Allah suruh kita semayang, kita semayang. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita buat haji, kita buat haji. Allah suruh kita buat baik, kita buat baik. Tetapi ada Allah Ta'ala larang. Disuruh kita apa? Disuruh kita, larang kita daripada minum arak. Jangan kita pergi minum arak. Pasal apa? Larangan Allah. Allah larang daripada menipu. Allah larang daripada berjudi. Allah larang daripada membunuh. Allah larang daripada berzina. Semuanya itu larangan Allah. Kita menjauhi daripada apa yang Allah Ta'ala larang. Inilah ihsan. Jangan duk faham tak kata-kata ihsan ni dengan yang lain tak. Ihsan kita, apa yang Tuhan suruh, kita buat, apa yang Tuhan larang, kita tinggal. Maka jangan di antaranya kita melakukan kemungkaran. Dan jangan kita menzalimi diri kita dengan maksiat. Macam orang hari ni inna ulama'. Itu tak ada ihsan. Kutuk ulama' ni masuk ni macam kata ulama' tu macam orang kata nak habaq kata teruk. Kan? Macam binatang. Ulama' tu jangan duk kata apa. No? Tegur sikit. Baru-baru ni isu. Masa isu saya duduk di Mekah. Kan isu Ashabul Kahfi. Kan? Tu pun payuh. Orang hantam Ustaz Azhar Durus Sakan. Kan? Tak mengaji, tak ni. Ulama' ni tuan-tuan, Allah buka futuh. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut firasat orang beriman kerana dia tengok dengan cahaya Allah. Kalau orang politik ni tuan-tuan, dia mentafsirkan ayat Al-Quran, biasanya dia akan tafsir ikut apa? Cita rasa dia. Tak kira siapa pun. Kalau dia betul ahli politik yang bukan dia beriman pada Allah. Manipulate, dia akan manipulate ayat-ayat tersebut supaya apa? Memenangkan kepada pihak dia. Cuba kita tengok bagaimana berlakunya hadis-hadis maudhu'. Bagaimana berlakunya dengan tafsiran-tafsiran yang menyeleweng. Kenapa? Kerana nak memenangkan dengan pihak pemerintahnya, kerajaannya ataupun apa-apa daripada belah pihak dia. Dia sanggup mengambil ayat Quran, dia urai ikut pada kehendak dia. Kan? Sebab tu kadang-kadang bila kita urai ayat Quran tanpa dengan ilmu, tanpa dengan tafsiran yang betul dan tepat, man fassara al-Qur'ana bighairi al-ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar.
Siapa mentafsirkan ayat Quran kata Nabi dengan ikut kepala otak dia sendiri, maka disediakan tempat di dalam neraka. Bukan mudah-mudah untuk kita tafsir. Kita faham memang di zaman dulu tafsir ataupun Ashabul Kahfi itu di zaman Nasara. Nasara ni sama kita dengan Kristian. Tetapi bukan kita menyamakan Kristian itu yang baik macam kita boleh menang seperti macam kita kata hari ini. Dulu mereka tafsir melalui dengan ahli kitab. Walaupun dengan Nasara dulu ahli Kristian, tetapi bukan Kristian macam kita. Itu kena faham. Penafsiran Quran kena tengok detail. Bukan boleh kita kata, oh ni Kristian. Ini memang Kristian. Maknanya ayat Quran tu Kristian. Kristian ni adalah yang baik. Tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka daripada kalangan yang beriman kepada Allah dan mereka ditambah petunjuk. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi. Bermakna mereka masa tu pegang dengan kitab, ahli kitab. Yang masih lagi bukan mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka ahli kitab. Mereka beriman. Innahum fityatun amanu. Hari ini yang Kristian, apakah mereka beriman? Kena faham. Bukan isu sekarang untuk mengatakan, oh Kristian, pun Kristian macam tu dulu mereka beriman. Dah. Mereka berpegang dengan ahli kitab, dengan kitab, dan mereka ni tak ada syirik kepada Allah. Tiba-tiba hari ini diulah. Pasal apa? Sebab dengan ahli politik. Mungkin ahli orang yang tertentu. Sebab tu Quran biar serah pada ulama. Jangan pandai kita diurai sendiri. Bila disebut dengan mungkin dia ni ahli perniagaan, dia mengurai. Kerana mungkin dia nak cari keuntungan. Mungkin dia dengan ahli politik. Politik yang dia bukan didasari dengan Al-Quran, bukan didasari dengan kefaqihan kepada alim, dia urai mengikut kepada cita rasa dia tersendiri. Akhirnya, kucar kacir, habis jadi celarut dia. Orang kata, sampai orang yang bukan Kristian pun menafikan tu. Nampak malu balik. Ulah. Tanyalah ulama. Apa peranan ulama? Oh, ulama ada tak boleh. Semua ni tak boleh. Duk bangkang lawan. Habis tu nak panggil siapa? Panggil yang benar semua lah. Pasal dah ulama dah tak ada lah. Kan? Tarik habis tauliah semua dah. Ada tauliah pun kadang nak kena tarik ni. Kan? Pasal duk lawan teruk sangat. Bukan masalah tu. Dah katakan tentang masalah yang ada. Yang bila dicerita tentang ulama, ikutlah ulama. Apa masalah? Kerana bukan bidang kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini cerita panjang sikit tuan-tuan. Nak abang kata bagi faham. Itu baru ihsan. Sikit je tu. Tu jangan. Dan kita kadang-kadang zalim diri kita. Kerana apa? Kerana kita nak mempertahan dengan satu puak, dengan satu kaum sampai kita sanggup menghuraikan ayat-ayat Allah Al-Quran mengikut cita rasa dan mengikut kepada politik kita, kepada kita nak cari pengaruh kita. Akhirnya binasa tuan. Sebab tu dia ramai ketika zaman dulu hadis-hadis maudhu' yang cuba dibuat, yang dulu antaranya buat hadis maudhu' ni di zaman khalifah ataupun di zaman pemerintah zaman Abbasiyah apa semua dulu ni, mereka buat apa? Mereka menyaga bazinjan sifat min kulli bida. Kan buat keluar hadis buah terung ini ubat bagi setiap daripada ubat. Dia menyaga buah terung, buat keluar hadis. Buat hadis reka habis dah. Tu dikata itulah yang berlakunya hadis-hadis maudhu' yang direka supaya ada yang puji para pemimpin mereka sendiri. Seperti dengan Syiah dia buat hadis-hadis yang memuji pada pemimpin-pemimpin mereka. Ini sebab apa? Sebab kerana menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita kena mengaji. Baik. Yang pertama. Yang kedua, ihsan kepada keluarga dan orang-orang bawahan kita. Kita ni jadi bos, kita ni jadi imam, kita jadi pemerintah, kita menjadi ketua kerajaan. Ihsan kepada orang bawah kita. Kita menjadi bapa, ihsan pada isteri dan anak. Itu ihsan tuan-tuan. Antaranya apa? Yu'ashirahum bil lutfi wa husnul khuluq. Kita bermuamalah ataupun
bersama ataupun bermuamalah dengan mereka ni dengan keadaan lemah lembut, dengan akhlak yang baik. Itu kita tak boleh buat lain. Ada bini sepak terajak. Lepas tu buat apa? Ada anak-anak, suruh perintah buat baik dan perintah baik, suruh buat baik dan larang daripada kejahatan. Kita jadi pemimpin, kita jadi imam, kita jadi pemerintah, kita menjadi ketua kerajaan, Perdana Menteri, Sultan. Tengok rakyat jahat ataupun tengok rakyat, kita perintah keluarkan, wajib pada rakyat-rakyat semua wajib sembahyang di masjid. Itu yang baik. Jangan siapa pun buat maksiat. Siapa buat maksiat kita tangkap, baru kena. Itu pemerintah yang baik. Dia ada ihsan kepada rakyat dia. Bukan ajak pada orang apa. Hak ada ulama lah ni, hak yang tak ada tauliah kita sekat semua. Lepas tu ulama-ulama yang tentang kita bawa pergi penjara. Na'udzubillah. Ni dia bukan satu ihsan, tuan-tuan. Yang ni dipanggil satu di antara menzalimi pada diri dia sendiri. Kemudian mengajar mereka kepada benda yang berhajat. Dan tidak memberati barang kepada rakyat yang tidak mampu dibebani oleh mereka. Kadang-kadang kita suruh buat rakyat buat benda yang teruk-teruk. Kan? Yang tak sepatutnya mereka buat. Kadang-kadang kita suruh bini kita panjat pokok. Piah hampir panjat pokoknya. Itu bukan kerja bini kita. Maknanya hang tak ada ihsan. Suruh bini buat kerja, hang tidur di rumah. Tak ihsan tu. Kan? Ada kadang-kadang suruh bini anak mengaji semua bini, yuran mengaji bini, hak bini. Tak ihsan. Bila dikatakan dengan ihsan, tidak memberati orang-orang yang bawah daripadanya, tuan-tuan. Yang ketiga, ihsan kepada seluruh manusia. So di antaranya apa? Dengan kita tidak menipu kalangan manusia. Kita duk menipu orang. Ni baru-baru ni syarikat travel. Ada syarikat travel ni malam tu tengok berita. Jarang tengok berita, malam tu buka TV mana lah. Kan? Lah berita lah TV3. Ada satu syarikat travel akan dikenakan tindakan kerana orang dah cuba pergi report dengan bahagian skema apa semua ni sampai berjuta. Saya ada satu grup ni hak orang geng-geng terkena dengan syarikat umrah. Dia pi buat apa semua dia tak bayar. Dia ambil mutawif dia tak bayar, tak bagi allowance. Lepas tu dia pi sewa hotel dia tak bayar. Dia ambil bas dia tak bayar. Berjuta. Kan? Tak tahulah, ada satu ahli politik juga ni. Depa pun ada siapa yang grup terkena tu depa masuk masuk dalam tu. Lepas tu cerita pengalaman hak depa kena sampai 400-500 ribu. Masya-Allah tabarakallah. Pi buat benda baik kena umur. Skamer juga, tuan-tuan. Ni hak lain tak kira skamer ni. Skamer. Macam-macam skamer ni. Bahkan jangan kita menipu depa, tuan-tuan. Sebab kita tu jangan kita menipu ihsan kita, jangan tipu orang. Yang kedua, bahkan kita kena nasihati mereka. Tu di antara ihsan kita. Jangan tipu orang, tuan-tuan. Apa benda pun nak cari untung, jangan tipu. Sebab tu Nabi kata, man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu daripada kalangan kami, dia bukan daripada umat kami. Maknanya Nabi tak mengaku dia umat. Bahkan kena dengan eloknya suhbatuhum. Kena perelokkan dengan berkawan. Kita perelok hubungan kawan kita. Jangan kita menyakiti mereka, memulakan tempat tinggal mereka. Itu di antara ihsan. Baik. Di antaranya banyak lagi ihsan-ihsan ni, tuan-tuan. Dicerita secara ringkas. Ihsan pada anbiya, kita beriman mereka. Ihsan pada ulama, kita terima apa yang mereka bawa. Itu ihsan. Ni kita duduk mengaji ni, bukan kita duduk duduk cari apa salah ustaz. Cantik. Lepas tu pergi report pejabat agama. Last kali ustaz tu kena tindakan, padam muka dia. Padam dia tak boleh main. Bukan cara macam tu. Tu tak ihsan tu. Yang tu pergi cari benda yang tak elok. Ihsan pada malaikat ialah beriman dengan mereka. Dan beriktikad bahawasanya mereka ini di antara insan ataupun hamba yang dimuliakan Allah. Tidak pernah mereka melakukan kemungkaran dan mereka melakukan apa yang diperintah. Ihsan pada jin, iaitu dengan apa? Menyuruh mereka kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.
Jin macam mana? Ada jin yang kadang-kadang benda tak elok ni kita tinggal. Jin, panggil jin ni. Jin ni sebab bukan dia elok ke kan. Jin. Dan ihsan pada binatang ni apa dia? Bila kita bagi mereka ni, jangan bela mereka, jangan bagi mereka lapar. Ni duk bela binatang tu, hukum kira-kira. Dek lepas dah. Tu je kadang-kadang boleh bawa ke dalam neraka. Jangan bagi mereka dahaga. Bagi mereka ni apa? Makanan, tempatnya elok. Kalau bela burung tu, bela bagi elok. Jangan duk pergi bela sekok bubur tempat sarang kecil dia duk. Kesian kat dia. Bela lah sangkak bagi besar, dia boleh terbang. Walaupun tak boleh pergi terbang mana, bagilah hak jantan betina. Bagi ada yang jantan dengan betina. Ni kita duk pergi duk bela burung terkukuk, lepas tu kita duk ni kuku lawan dia pun kuku juga. Wahai dia duk maki kita celaka semua. Tak apa, haram jadah hari ni, haram jadah. Kita tak tahu. Kita kata, tengok burung lawan, tengok aku lawan. Wahai dia kata haram jadah sungguh. Aku haram jadah sungguh, aku tengah duduk keluar, duduk jalan elok tiba tangkap aku. Dia maki kita tak tahu. Kan? Tu yang kadang-kadang binatang ni tuan-tuan ihsan. Bela binatang ni bagi sangkak tu besar, bagi selesa dengan dia, bagi pasangan dekat dia, bagi makanan, bagi minuman kat dia, barulah kena dengan ihsan. Tuan-tuan, tu yang kadang-kadang bila orang bela burung apa semua ni bawa. Diriwayatkan daripada satu kisah daripada Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata bahawasanya, aku menaiki sekali himar, aku pukul kepada himar tersebut 2 atau 3 kali, kata Sayyidina Sulaiman Ad-Darani. Banyak cerita Sulaiman Ad-Darani ni. Baik. Kemudian bila sampai kepada itu, maka kata himar tu kata, ketika tu sampai mek katok mek kat kepala dia, himar tu tengok balik. Dia beralih pergi tengok kepada Sina Abu Sulaiman Al-Darani, dia kata, ya Abu Sulaiman, al-qisasu yaumal qiyamah. Wahai Abu Sulaiman, aku akan qisas kamu pada hari akhirat. Allahu akbar, tuan-tuan. Baik. Dia kata fa in syi'ta fa uqallil wa in syi'ta fa akthir. Kalau anak pukul kalau sikit-sikit aku akan kisah hang balik. Tapi kalau banyak aku akan kisah hang balik. Aku akan balas balikkan. Fa qultu la adribu syai'an ba'dah. Dia kata, aku tak akan pukul kamu dah himar, tobat lahu. Tu sebab kadang-kadang binatang jangan buat lebih kurang, tuan-tuan. Sebab apa? Esok mereka akan tuntut. Hatta binatang sekali yang ada tanduk, tak ada tanduk pun dia akan tuntut. Hak kambing ada tanduk, kambing tak ada tanduk. Dia, ya Allah, kambing ni, dia ni dulu ya Allah. Tanduk aku di dunia ya Allah. Hari ni aku nak balas balik. Api kita. Itu hak kita sepak terajang kucing tu tak kira mana. Kan? Maka di situlah tuan-tuan. Baik. Sikit lagi. Antaranya ihsan di antara langit dan bumi. Dengan apa? Kita bertafakur dengan kejayaan Allah daripada penciptaannya. Meninggalkan maksiat. Dan kita berada dengan rahsia-rahsia Allah Ta'ala berikan dengan apa yang ada daripada langit dan bumi ini. Kemudian ihsan kepada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan dan pokok. Dengan apa? Kita jurus pokok. Bela pokok, tanam pokok, jurus dengan biak bagi kering. Kadang-kadang tak dan kan, bela pokok bunga hari layu but baja pun tak kena, tuan-tuan. Ni dia antara ihsan tak ada ihsan. Fa idza qaltantum wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang membicarakan fa idza qaltantum. Panjang lagi ni hadis ni, tak habis malam ni insya-Allah tahun depan kita sambung. Kan, tahun depan tuan-tuan. Jadi kita akan sambung hadis yang membicarakan tentang apabila kita nak bunuh binatang tu, nak bunuh dia lagu mana. Jadi wallahu alam kita akan sebut cara-cara membunuh binatang yang disebut daripada kalangan ulama. Allah alam. Hadza wa billahi taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin.